Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak Muklim? InsyaAllah Muklim doakan semoga semua dalam keadaan sehat sejahtera. Jadi insyaAllah pada pagi ini, pada hari ini Muklim akan sama-sama mengajar dan juga berkongsi berkenaan dengan sirah tahun 5, pelajaran yang pertama. Okey, siapa ada buku teks sirah, boleh buka buku surat yang pertama, pelajaran pertama yang bertajuk apa? Jihad Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Okey, baik. Di akhir pelajaran pertama ni apa kita akan dapat? Kita akan cuba dapat 3 perkara. Yang pertama apa? Kamu faham pengertian jihad dalam Islam. Okey. Yang kedua adalah kamu dapat menyebut dan juga memahami jenis-jenis jihad dan juga maksud-maksud dia. Ada berapa jenis jihad dan apa maksud dia. Okey. Dan yang ketiga adalah menerangkan hikmah-hikmah apa kelebihan jihad dalam Islam. Okey. Jadi insya-Allah sama-sama kita akan telusuri tajuk pertama ni. Baik, kita pergi kepada unit pertama, pelajaran pertama, konsep jihad. Okey, siapa ada buku teks boleh buka muka surat yang kedua. Kita baca sama-sama Yang pertama adalah konsep jihad. Apa maksud jihad? Apa pengertian jihad? Jadi jihad ialah, dia dengar elok-elok Jihad ialah mencurahkan daya dan tenaga, kekuatan demi meninggikan kalimah Allah dan menegakkan agama Islam. Jadi jihad ni ialah satu bentuk usaha untuk kita meninggikan kalimah Allah dan berdakwah. Lebih kurang macam itulah, menegakkan agama Islam. Jadi apa-apa usaha untuk kita meninggikan kalimah Allah, menyebarkan kalimah Allah la ilaha illallah tu, dan juga menegakkan agama Islam, berdakwah, itu adalah bentuk jihad. Jihad ni bukan semata-mata berperang dia. Jihad tak. Jihad ni macam-macam bentuk usaha boleh. Dan juga ada berbagai bentuk jenis jihad yang kita akan belajar. Baik, kalau kita tengok dalam firman Allah dalam surah Al-Hajj, maknanya akan baca maksud dia. Apa maksud dia? Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dialah yang memilih kamu untuk mengerjakan suruhan agamanya, dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Okey, jadi ingat surah Al-Hajj ayat 78. Maka Allah suruh kita berjihad pada jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Okey. Jadi Muklim nak kita faham jihad ni bukan perkara main-main, bukan suka-suka. Jihad ni adalah satu kewajipan bagi semua umat Islam. Baik, kita pergi unit kedua, jenis-jenis jihad. Jadi kalau boleh tengok sini jenis-jenis jihad ada berapa Muklim? Boleh tengok tuan-tuan. Jenis-jenis jihad ada kat sini ada 5. Yang pertama adalah apa? Jihad an-nafsu. Jihad an-nafsu, jihad melawan hawa nafsu. Okey. Yang kedua adalah jihad syaitan. Jihad melawan syaitan, melawan hasutan syaitan. Jihad yang ketiga adalah jihad al-kuffar, jihad menentang orang-orang kafir. Yang keempat adalah jihad murtadin, jihad menentang orang golongan murtad. Apa itu golongan murtad Muklim? Mula akan kongsikan. Dan yang kelima adalah jihad al-munafiqin, jihad menentang orang-orang munafik. Okey, baik. Apa maksud semua jihad ni? InsyaAllah Muklim akan terangkan. Boleh dengar elok. Kita bagi yang pertama. Okey, baik. Kita bagi yang pertama, jihad an-nafsu. Boleh baca tu. Jihad an-nafsu adalah jihad melawan hawa nafsu. Ada gambar orang makan ni. Apa maksud jihad melawan hawa nafsu ni? Okay, baik, jihad menahan keinginan nafsu syahwat yang cenderung melakukan keburukan dan maksiat. Maksud apa? Jihad ni ialah kita melawan nafsu syahwat, nafsu dalam diri ni daripada melakukan perkara keburukan dan juga maksiat. Ia satu perkara yang penting, tarbiyah manusia, pendidikan terhadap manusia untuk mentaati Allah dan juga menolak fitnah daripada kita melakukan perkara keburukan ataupun maksiat. Jadi jihad nafsu ni adalah jihad yang penting, melawan keburukan ataupun keinginan dalam diri kita untuk melakukan perkara-perkara yang buruk. Kita teringin nak mencarut ke, nafsu untuk makan banyak, makan berlebihan, membazir, nafsu macam-macam nafsu syahwat, kita nak sibuk kepada benda perkara-perkara yang tak elok, perkara-perkara yang tak baik, berkapal, berzina, sebagainya. Itulah jihad nafsu. Dan jihad nafsu ni satu jihad yang sangat besar dalam umat Islam. Okey. Jadi kalau tengok sini Ibnu Qayyim membahagikan jihad nafsu ni kepada 4. Yang pertama, jihad untuk memahami petunjuk agama dan kebenaran. Yang kedua adalah jihad untuk mengamalkan petunjuk agama. Daripada kita memahami dulu, lepas tu kita amalkan ajaran Islam. Yang ketiga adalah mengajarkan kepada orang lain. Jihad, usaha kita memahamkan orang lain tentang agama Islam dan juga kebenaran. Dan juga yang terakhir adalah kesabaran. Jihad kita sabar dalam kita menyebarkan dakwah. Jadi itulah jihad melawan hawa nafsu, jihad dalam diri kita. Itu yang pertama. Seterusnya ialah
jihad asyaitan. Apa maksud jihad syaitan? Jihad syaitan ialah jihad melawan hasutan syaitan. Syaitan apa? Makhluk Allah yang memang tugas dia ialah untuk menyesatkan umat Islam. Umat Islam ni menyesatkan Nabi Adam. Kata apa? Aku nak sesatkan supaya anak-anak Adam ni tidak mentaati Allah, tidak solat, tidak puasa, tidak zakat, melawan cakap mak ayah, melawan cakap guru-guru, tidak beradab. Jadi itulah kerja syaitan. Jadi kita menentang hasutan syaitan ni merupakan satu jihad yang besar. Contoh dalam kelas kita tengah belajar, Muallim Aiman ajar bahasa Melayu contoh kan. Lepas tu kita ngantuk. Syaitan kata, tidur, jangan belajar. Maka kita cakap apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungi aku daripada hasutan syaitan. Di situlah jihad kita melawan hasutan syaitan. Okey, itu jihad yang besar juga. Seterusnya adalah itu jihad kedua. Jihad yang ketiga. Okey, baik, jihad yang ketiga adalah jihad al-kuffar. Jihad menentang orang-orang kafir. Macam mana jihad menentang orang kafir ni? Semua orang kafir ke kita menentang? Kena baca elok-elok Yang jihad menentang orang kafir ni ialah jihad menghadapi orang kafir yang memusuhi dan menentang orang Islam. Kena faham Atau menghalang agama Islam ditegakkan. Maksud apa? Kita melawan orang kafir yang berperang dengan kita orang Islam. Berperang dengan negara orang Islam. Maksud apa? Kita negara Islam, ada masjid semua, kita mengamalkan agama Islam. Tiba-tiba ada negara ataupun ada orang kafir daripada luar menyerang. Maka orang kafir tu yang kita wajib berjihad menentang dia. Okay? Dan juga menghalang kita daripada kita solat. Dah hancurkan masjid, dah halang kita, tak kasih kita puasa, tak kasih kita bersolat, tak kasih kita berzakat dan sebagainya. Jadi orang kafir macam itulah kita tentang. Tentu orang kafir sebelah rumah Muallim, orang kafir sebelah rumah, orang India sebelah saya, berbangsa India, orang bangsa Cina sebelah kiri saya. Mereka halang tak kita solat? Mereka halang tak kita pergi ke masjid? Halang tak kita untuk kita berpuasa? Tak. Kalau tak, itu bukan orang kafir yang kita berperang. Kita berperang hanya dengan orang kafir yang memerangi orang Islam. Dalil dia dekat bawah tu. Okay? Surah Al-Hajj ayat 39. Maklum harap kamu dapat baca dan hafal. Baik, kita teruskan. Jihad terusnya adalah jihad al-murtaddin. Jihad murtaddin apa? Jihad memerangi golongan murtad. Golongan murtad ni apa Muallim? Kita faham ni. Jihad murtad ialah jihad terhadap golongan yang keluar daripada Islam. Murtad ni maksud apa dia? Keluar daripada Islam. Asal dia di Islam, kemudian dia keluar dari Islam. Sebab apa dia keluar? Sebabkan dia melakukan perkara-perkara yang menyebabkan dia keluar dari Islam, murtad. Yang pertama apa contoh-contoh murtad? Dia mempersekutukan Allah. Maksud dia apa? Dia terang-terangan dia sembah berhala, dia pergi sembah salib Kristian, sembah patung-patung. Itu contoh mempersekutukan Allah secara jelas. Okey? Yang kedua adalah dia mengingkari ajaran agama Islam dengan secara terang-terangan. Dia kata apa? Aku tak solat, aku tak tutup aurat, aku tak puasa. Maka dengan jelas-jelas dia terang, itulah orang murtad. Dan juga sama juga dengan orang-orang yang tak setuju dengan agama Islam. Kata apa? Al-Quran tu salah. Dia kata Al-Quran tu salah. Menutup aurat tu perkara yang salah juga. Sedangkan itu adalah ajaran Islam. Maka orang macam ni lah panggil orang murtad. Macam mana nak berjihad dengan orang murtad ni apa? Kita berhujah dengan kebenaran Islam. Kita berhujah, kita berdebat dengan kita apa? Islam itulah paling terbaik. Sebab apa kita tutup aurat? Sebab apa kita berpuasa? Sebab apa kita solat? Semua tu ada hujah. Maka dengan orang murtad ni pun kita berhujah. Baik, okey. Jadi jihad murtadin adalah orang yang keluar daripada Islam. Maka kita perlu berjihad juga. Kita tak boleh biarkan dia. Biarlah dia terkeluar dari Islam. Kita buat kita je. Tak boleh. Kita kena berjihad melawan orang yang murtad keluar dari Islam. Okey, dan yang terakhir, pembahagian jihad adalah jihad al-munafiqin, iaitu jihad apa? Jihad menentang orang-orang kafir, orang-orang munafik. Orang munafik ni apa? Dia orang Islam. Orang munafik ni orang Islam, tapi dia berlakon sebagai orang Islam. Dalam ni sebenarnya dia adalah orang yang jahat. 3 ciri orang munafik maklum sebut dalam hadis tahun lepas, iaitu orang munafik ni ciri apa? Bila dia bercakap, dia berbohong. Bila dia berjanji, dia mungkir. Apabila dia beri amanah, tanggungjawab, dia khianati. Maka dengan golongan munafik ni pun kita berjihad, perlu berjihad memerangi mereka, menentang mereka supaya apa? Mereka tidak terus berada dalam keadaan munafik. Kita kena jaga umat kita. Okay? Jadi ada 5 jenis jihad yang kamu dah faham. Jihad jihad hawa nafsu, an-nafsu, jihad syaitan, melawan hasutan syaitan, jihad al-kuffar, menentang orang kafir, jihad al-murtaddin, jihad menentang orang-orang murtad keluar dari Islam, orang keluar dari Islam. Dan yang terakhir adalah jihad apa? Jihad al-munafikin, menentang orang-orang munafik. Baik. Dan yang terakhir adalah apa kelebihan, apa yang kita dapat kalau kita
berjihad. Apa hikmah jihad? Jadi boleh tengok kat sini, Mak Alim akan dekatkan. Okay, baik. Hikmah jihad ni kalau kat sini terbagi kepada 3. Yang pertama adalah untuk mempertahankan diri daripada ancaman musuh. Maksud apa? Kalau kita tak berjihad, maka senang-senang musuh akan mempengaruhi kita, akan menyesatkan kita, akan memusnahkan kita. Tak kisahlah musuh dalaman, hawa nafsu, syaitan atau musuh luaran, orang kafir, orang murtad atau orang munafik. Jadi jihad ni sangat penting untuk mempertahankan diri. Yang kedua adalah memelihara kebenaran dan kesucian agama Islam. Maksud apa? Kita menunjukkan kepada masyarakat kat luar, agama Islam adalah agama yang terbaik, agama yang paling suci, agama yang paling betul. Maka kita tak senang kata, oh Islam ni salah. Tak. Kita mempertahankan bahawa agama Islam tu adalah agama yang terbaik. Dan yang terakhir adalah memelihara dan mempertahankan negara Islam. Okay? Sebab apa? Kita wajib berjihad demi negara kita. Kalau satu hari nanti tiba-tiba Malaysia, negara kita ni diserang oleh musuh, maka kita tak boleh duduk diam, buat termenung je, tak boleh. Kita wajib berjuang mempertahankan negara kita. Walaupun kita terpaksa berkorban. Itulah konsep jihad yang kita boleh faham. Jadi Mak Alim harap semua dapat faham apa Mak Alim kongsikan pagi ini. InsyaAllah nanti nota-nota akan diberikan. Mak Alim harap dapat memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam sesi akan datang. Assalamualaikum.